Bapak Ibu, mari kita membuka satu perikop kebenaran firman Tuhan 弟兄姐妹，让我们来翻开有一处经文， di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai 38. 路加福音第1章26到38节。 Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai 38. 路加福音第1章26到38节。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian akan dibacakan kembali di dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文来念，然后用中文来念。 Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6 malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa maksud salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Lihat, Elisabet, anak sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki dari hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. 路加福音第1章26到38节，加百列预言耶稣的生。到了第6个月，天使加百列奉神的差遣，往加利利的一座城去，这城名叫拿撒勒，到一个童女那里，是已经许配大卫家的一个人，名叫约瑟，童女的名字叫玛利亚。天使进去对他说：“蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了。”玛利亚因这话就很惊慌，又反复思想，这样问安是什么意思。天使对他说：“玛利亚，不要怕，你在神面前已经蒙恩了，你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，称为至高者的儿子。主神要把他主大卫的位给他，他要做雅各家的王，直到永远。他的国也没有穷尽。”玛利亚对天使说：“我没有出嫁，怎么有这样的事呢？”天使回答说：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此所要生的圣者必称为神的儿子。况且你的亲戚以利沙白在年老的时候也怀了男胎，就是那素来称为不生育的，现在有孕6个月了。因为出于神的话，没有一句不带能力的。”玛利亚说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”天使就离开她去了。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab 今天我们要从圣经里面一位人物来学习， yang bernama Maria, ibu Yesus. 她是耶稣的母亲，名叫玛利亚。
Bapak Ibu, sebelum kita mendalami kebenaran firman Tuhan, saya ingin bertanya satu hal kepada Bapak Ibu. 那在我们学习上帝的道以前，我想问一下大家： Pernahkah kita mengalami sebuah permasalahan di dalam kehidupan ini dan membuat kita bertanya kepada Tuhan? 我们在生活当中有没有遇到过一个问题，使我们疑问上帝？ Kita berteriak kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan dan minta penjelasan daripada Tuhan. 我们呼求上帝，要上帝的回答，要上帝的解释。 Misalnya saja, 举个例子， ketika kita harus membayar uang sekolah anak kita, 当我们该付我们孩子的学费的时候， dan kita tidak mempunyai uang pada waktu itu, 而我们那个时候没有钱， kita bertanya bagaimana mungkin Tuhan aku membayar uang sekolah anakku? 主啊，我们就问上帝：主啊，我怎么付我孩子的学费呢？ Dari mana aku mendapatkan uang tambahan untuk membayar itu Tuhan? 我从哪里可以得到那些所需要的钱呢？ Atau ketika kita divonis sebuah penyakit oleh dokter, 或者如果医生给我们诊断一种病， kita berteriak kepada Tuhan, bagaimana ini terjadi Tuhan? 我们向神呼求，问他这件事情怎么会发生？ Mungkinkah aku sembuh kembali? 我还有机会可以再痊愈吗？ Dan banyak hal di dalam kehidupan kita yang membuat kita bertanya mengapa Tuhan dan bagaimana mungkin Tuhan. 生活中还有其他的很多的事情使我们问上帝。 Bapak Ibu, pengalaman yang demikian adalah pengalaman yang hampir sama dengan Maria Ibu Yesus yang tadi kita sudah baca. 那弟兄姐妹，这样的经历就恰跟玛利亚所经历的一样。 Ketika malaikat Gabriel membawa kabar besar dan nampak mustahil bagi Maria, Maria pun bertanya, 当加百列天使向他传达一个信息，对他来说是太大的、太伟大了，他就疑问： bagaimana mungkin itu terjadi? 这事怎么可能会发生呢？ Namun Bapak Ibu, di dalam pergumulan itu Maria mencoba memahami bagaimana maksud Tuhan. 但是在他的这样的挣扎当中，他一直想要明白上帝的旨意。 Sampai kita membaca bersama tadi, kita menemukan iman yang dimunculkan oleh Maria. 直到我们刚才所读的，我们可以看到玛利亚的信心。 Hari ini kita akan mempelajari dua hal. 今天我们要学习两个事情。 Apa yang menjadi pesan utama malaikat Gabriel kepada Maria? 第一是天使加百列对玛利亚的主要信息是什么？ Dan yang kedua adalah 第二点是 apa kunci keberanian Maria menerima kabar daripada malaikat Gabriel? 玛利亚勇敢的领受天使加百列给她的信息的关键是什么？ Mari kita lihat pertama konteksnya terlebih dahulu, Bapak 我 Ibu. 们先看一下她的背景。 Dikatakan di ayat yang ke-26, 刚才26节有说， malaikat Tuhan datang ke dalam sebuah kota yang dinamakan Nazaret. 上帝的天使来到一个城，名叫拿撒勒。 Bapak Ibu, Nazaret adalah sebuah kota kecil yang masuk di dalam wilayah Galilea. 那这个城拿撒勒就是属于加利利地区的一个小城， Penduduknya hanya sekitar 200 sampai 400 orang saja. 人口约只有200到400个人， Maka seperti gereja kita hari ini, 就像我们今天的这个教会一样， orang-orangnya hanya sedikit. 人数不多， Satu sama lain saling mengetahui apa yang terjadi dan apa yang digumulkan oleh orang lain. 彼此都会知道对方所挣扎、所面对的问题。 Selain itu, Galilea Nazaret adalah tempat yang beragam penduduknya. 另外，加利利的拿撒勒那边的居住的居民都是多样的。 Mungkin kalau kita bisa bayangkan seperti Indonesia hari ini. 如果我们可以想象，那就像印度尼西亚差不多， Beragam, banyak ada orang Chinese, ada orang Jawa, ada orang Batak, dan lain sebagainya. 有各种民族的，有华人的，有爪哇、有巴达等等。 Bukan hanya tempat bagi orang-orang yang beragam penduduknya, tetapi tempat bagi orang-orang non-Yahudi. 不但是多样的，而且还有非犹太人也住在其中。 Jadi pada waktu itu bagi orang Yudea atau orang-orang Yerusalem, 因此，对那个时候的犹大人或者耶路撒冷那边的人来说， orang-orang Galilea ini dianggap kurang murni keyahudiannya. 这些加利利的人，他们的信仰不是很纯的。 Kalau menggunakan bahasa Rasul Yohanes di dalam surat Wahyu, 或者如果用
启示录里面约翰所用的词。 Mereka ini adalah orang-orang yang suam-suam kuku. 他们这些是不冷不热的人， Mereka ada di tengah-tengah, bukan Yahudi, tapi juga bukan orang Yahudi. 他们处在他们是居中，又不能说是犹太人，又不能说非犹太人。 Mereka melakukan hukum Taurat, iya, tapi tidak sepenuhnya. 他们行律法的话，是的，他们有行律法，但不是完全的遵守。 Mereka tidak melakukan hukum Taurat, ya, ada beberapa poin yang mereka tidak lakukan. 有一些律法中的几条，他们没有去行， Jadi identitas mereka ini kurang jelas, Bapak Ibu sekalian. 所以他们的身份不是很清楚。 Tapi bukan hanya permasalahan geografis saja. 但是也不但是地理的问题， Orang-orang Nazaret ini juga unik di dalam pergaulannya sehari-hari. 拿撒勒人他们也是很特别，在他们的社交的情况。 Di dalam Matius 26 ayat yang ke-73 dikatakan demikian. 在马太福音的26章的73节有说， Bahwa mereka mempunyai logat yang khas. 他们有特别的讲话的口音， Tetapi kekhasan itu justru digunakan sebagai bahan gurauan dan bahan olokan bagi orang-orang sebangsa Yahudi waktu itu. 但是他们的这个特别的口音，只是被其他的在犹大的犹太人当作笑柄。 Selain itu karena kota mereka jauh daripada Yerusalem, mereka dianggap kurang berpendidikan. 而且因为他们地理离耶路撒冷比较远，所以人家认为他们是文化水平不高的。 Karena mereka tidak punya akses kepada guru-guru Yahudi yang terkenal dan ternama itu. 因为犹太夫子主要都是在耶路撒冷那边，离那边很远。 Saking anehnya Bapak Ibu, 最奇怪的是， ingatkah ketika Yesus memanggil seorang muridnya yang bernama Filipus untuk pertama kalinya? 还记得当耶稣呼召他的其中一个门徒叫菲利吗？ Yesus mengajak Filipus sebagai pengikut Kristus pada waktu itu. 耶稣叫他成为他的门徒。 Kemudian Filipus mengabarkan bahwa dia sedang bertemu Mesias dari Nazaret kepada Natanael. 然后腓利就传讲他已经遇见了弥撒亚，是从拿撒勒来的。 Tahu apa yang menjadi respon Natanael, Bapak Ibu? 他向拿撒勒传讲，然后拿撒勒就回答说， Di dalam Yohanes pasalnya yang pertama ayat yang ke-46 berbunyi demikian. 在约翰福音第1章46节这样说。 Mungkinkah sesuatu yang baik datang daripada Nazaret? 拿但业回答腓利说：“拿撒勒能出什么好的吗？” Bapak Ibu, saking tidak pentingnya kota ini sampai dia diremehkan, adakah yang baik keluar dari Nazaret? 所以这个城市被人家都是很轻视的，甚至拿但业可以这样问。 Maka Bapak Ibu, ketika Maria mendapat kabar dari malaikat Gabriel dan dia ketakutan dan ragu, 所以当玛利亚领受了天使加百列的信息，她就感到又害怕又怀疑的时候， itu adalah ekspresi yang sangat wajar. 那是非常正常的反应。 Karena kehidupan Maria pada waktu itu sudah menjadi penderitaan yang sangat dalam. 因为当时玛利亚的生活也比较辛苦， Dia diremehkan oleh orang-orang sebangsanya. 她被其他的人所轻看。 Dia direndahkan sebagai seorang perempuan muda. 她是一个童女，被人轻看。 Dia tidak dianggap sebagai seseorang yang miskin. Sebagai orang miskin. 也被看为是穷人。 Penderitaannya cukup besar, Bapak Ibu. 她的痛苦相当多， Sampai ketika malaikat Gabriel datang dan memberikan kabar yang besar itu, 而等到天使加百列给她传那伟大的信息的时候， Maria merasa ragu dan ketakutan. 玛利亚感到怀疑而且害怕。 Bagaimana mungkin kalau misalnya kabar itu benar-benar terjadi? 她想，如果这个信息真的发生的话，那 Konsekuensinya hanya satu hal, Bapak Ibu, 将会有一个后果， yaitu adalah kematian. 那就是死亡。 Hukum Taurat sudah mengatur semuanya.
bagi setiap orang yang berzina dan melahirkan di luar pernikahan, 律法已经管得很严格、很清楚，凡是在婚外的会怀孕的， maka hukumannya adalah dirajam batu sampai mati. 就用石头被砸死。 Bapak Ibu, saya tidak akan menjelaskan lebih jauh bagaimana perasaan Maria. 那我不再继续讲玛利亚是怎么样感受这一切的。 Tapi mari kita menghayati sebuah pujian yang akan dibawakan oleh teman saya. 但是让我们可以聆听一下我的一位朋友要唱的这首歌。 Semoga melalui pujian ini, pergumulan Maria itu dapat digambarkan secara jelas. 用这首歌来传达玛利亚所经历的她的感受，我们可以听一下。 Aku berdiri menghadap derita, hinaan dunia. Orang katakan aku durjana, jadi tanda selamanya. Mungkinkah aku cari-carimu, mengambil pilu di waktu mudaku. Mungkinkah aku cari matamu, menghadap derita, hinaan dunia. Orang katakan aku durjana, jadi tanda selamanya. Derita ini sungguh terjadi, walau sakit tanggunganku, ku takkan menghindari. Tuhan, biarlah apapun yang terjadi, ku hanya hamba sahaja.
bencana jadi tanda selamanya. Derita ini sungguh terjadi, walau sakit tanggunganku, ku takkan menghindari. Tuhan, biarlah apapun yang terjadi, ku hanya hamba sahaja. Derita ini sungguh terjadi, walau sakit tanggunganku, ku takkan menghindari. Tuhan, biarlah apapun yang terjadi, ku hanya hamba sahaja. Bapak Ibu, seberat itu perasaan Maria pada waktu itu. 弟兄姐妹，那个时候玛利亚的感受是那样的沉重。 Wanita muda ini harus mendapatkan penderitaan yang begitu hebat. 这位年轻的姑娘要感受到那么大的痛苦， Maka hari ini mari kita mencari tahu, kita mau belajar apa pesan utama daripada malaikat Gabriel kepada Maria. 所以今天我们要学习天使加百列对玛利亚的首要信息是什么。 Dan apa yang menyebabkan Maria berani menerima berita daripada malaikat Gabriel? 另外是什么事情让玛利亚能够有那么勇敢的心来领受天使的信息？ Mari kita melihat yang pertama, Bapak Ibu. 我们先看第一， Ketika malaikat Gabriel mengatakan bahwa Roh Kudus akan turun atasmu, 当天使加百列对他说圣灵将降临在你身上的时候， dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. 而且上帝的能力降在你身上的时候， Bapak Ibu, pesan ini membawa sebuah pesan yang mendalam daripada Allah kita. 这个信息含有对我们上帝的深层的意义。 Malaikat Gabriel seakan ingin mengatakan demikian, Bapak Ibu. 天使加百列好像就是要传达这样的信息。 Bahwa Allah mampu melakukan apa yang tampak mustahil bagi manusia. 上帝是能够行出人眼看为不可能的事情。 Maria, seorang perempuan muda itu mengandung karena kuasa daripada Roh Kudus. 玛利亚那位童女怀孕是因为圣灵的大能。 Pesan ini mengingatkan bahwa Allah itu tidak bisa kita batasi oleh logika manusia. 这个事情给我们看，上帝是不能被我们人的逻辑所限制的。 Seorang ahli Alkitab yang bernama R.C. Sproul dalam buku tafsirnya mengatakan demikian, Bapak Ibu. 一位圣经的专家名叫 R.C. Sproul， 他是这样说： Ini adalah pengertian yang paling tepat terhadap mujizat. 这是奇迹最正确的理解， Sebuah tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. 那就是唯有神才能行出来的事情， Hanya Allah yang dapat menciptakan sesuatu dari ketiadaan. 唯有神才能无中生有， Kehidupan dari kematian. 才能从死里复活， Kesuburan dari wanita yang mandul. 使不生育的妇女成为可以怀孕、可以生子， Dan kelahiran dari seorang perawan. 而且使童女可以生子。 Dalam pesannya kepada Maria, malaikat Gabriel ingin menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang tidak terbatas. 天使加百列对玛利亚的信息就是：上帝是无限的、超越的上帝。 Keterbatasan kita tidak bisa mengekang Allah yang tidak terbatas itu. 我们的有限性不能限制上帝的无限性。 Tuhan kita melampaui pikiran kita sendiri. 上帝是超越我们所能想象的。 Ia seringkali bekerja dengan cara dan waktunya yang tidak bisa kita pahami. 他按照他的方法和他的时间来行事，是我们所不能明白的。 Itu yang pertama, Bapak Ibu. 这是第一。
bahwa Allah adalah Allah yang tidak terbatas. 上帝是无限的，是超越的。 Yang kedua, 第二点， ini berkenaan dengan penggenapan janji Allah. 这是关乎上帝应许的成就。 Malaikat Gabriel menegaskan bahwa anak yang akan dilahirkan Maria adalah penggenapan dari janji Mesias. 玛利亚要生子这个事情，是先知以赛亚里面所应许的成全。 Dan nubuatan itu dibuat oleh seorang nabi yang bernama Yesaya. 这个预说这个预言就是以赛亚先知所说的。 Yesaya 7 ayat 14 berbunyi demikian. 以赛亚第7章第14节这样说： Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. 以赛亚书第7章第14节。 因此，主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。 Penggenapan ini berbicara bahwa Allah setia terhadap janjinya. 这个成全就告诉我们，上帝是守约的，是信实的。 Dia tidak mengingkari apa yang dia pernah katakan dan nubuatkan. 他不曾否认他所曾经应许过的。 Allah menggenapinya di dalam diri Yesus Kristus. 他通过耶稣基督来成全他的应许。 Lalu pertanyaannya apa yang bisa kita pelajari daripada bagian yang pertama? 那么我们从这第一部分能够学到什么东西呢？ Bapak Ibu, ketika Maria mendengar pesan ini, dia kebingungan dan dia bertanya bagaimana mungkin hal ini terjadi. 当玛利亚听到这个信息，她就感到惊慌，她疑问怎么可能这样的事情发生？ Pertanyaan ini sangat manusiawi dan kita pun pernah mengalaminya. 她的这个疑问是合情合理的，我们也曾经有这样的经历。 Saat pekerjaan kita sedang tidak baik-baik saja, 当我们的工作情况不好的时候， saat kita divonis dokter untuk sakit tertentu, 当医生给我们诊断某一种疾病的时候， saat kita mengalami pergumulan relasi dengan suami istri, 当我们夫妻之间发生矛盾的时候， kita bertanya kepada Tuhan, 我们问上帝 mungkinkah ini terjadi Tuhan terhadap aku? 主啊，这事可能发生在我身上吗？ Aku sudah ke gereja Tuhan, 主啊，我已经去教会了， aku sudah memberikan persembahan, 我已经给奉献了， tetapi kenapa masalah ini tetap terjadi dalam kehidupanku? 但是为什么这样的事情还是发生在我身上呢？ Pesan Gabriel kepada Maria hari ini membawa satu pengharapan kepada kita. 天使加百列对玛利亚的信息给我们告诉我们一个事情， Bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. 在神里面没有难成的事。 Di dalam permasalahan yang kita hadapi hari ini, 在我们今天所面临的各样的问题， kita bertanya kepada Tuhan, mungkinkah ada jalan keluar Tuhan? 我们问上帝，既然这样的事情还能有出路吗？ Bagian ini mengajarkan bahwa Tuhan pegang kendali kehidupan kita. 这个部分教导我们是上帝还是掌权的。 Pertanyaan yang kedua, 第二个问题， mengapa Maria begitu berani menerima kabar dari malaikat Gabriel? 为什么玛利亚有那么勇敢的心来领受加百列的信息呢？ Maria awalnya ragu dan takut, Bapak Ibu. 开始的时候，玛利亚感到疑惑， Tetapi Maria tidak berhenti di ketakutan dan di keraguannya. 但是她不停留在疑惑和惧怕当中。 Dia percaya dan menyerahkan kehidupannya sepenuhnya kepada Allah. 她相信，并且把她的生命完全交托在主手中。 Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi di hari depan. 虽然将来会发生什么事，她还不知道。 Maria percaya bahwa Allah memiliki rencana yang baik meskipun dia tidak sepenuhnya memahami itu. 她相信上帝会有好的计划，但虽然她还没有完全的知道。 Bapak Ibu, ini adalah langkah iman yang sangat besar. 弟兄姐妹，这是一个信心的很大的一个迈步， Terutama bagi seorang perempuan muda yang menghadapi krisis identitas di kotanya. 尤其对于这样一个经历这个身份危机的一个年轻的姑娘。
Keberanian Maria ini tidak timbul dalam dirinya sendiri, Bapak Ibu, tidak. 玛利亚的勇气也不是出于她自己， Tetapi keberaniannya lahir daripada iman percayanya kepada Allah yang melampaui segala akal itu. 她的勇气是出于她对那超越一切的上帝的信心。 Maka perkataan aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. 所以她所说的"我是上帝的使女，愿你的话成就在我身上"这句话， Adalah perkataan yang mencerminkan sebuah penyerahan diri yang total kepada Allah. 体现出她对上帝的完全的交托。 Maria percaya Allah yang memanggilnya, dia adalah Allah yang sanggup menggenapi setiap janji-janjinya. 玛利亚相信那呼召她的上帝也能够成全她所说的一切话。 Bapak Ibu, kita melihat satu realita yang indah hari ini. 弟兄姐妹，今天我们看到一个美景， Awal daripada kehidupan Yesus ditandai oleh seorang ibu yang tunduk kepada kehendak Allah. 耶稣降世为人的起点的有一个记号，就是有一位顺服上帝旨意的母亲。 Dan kita akan menemukan akhir daripada kehidupan Yesus adalah ketundukan yang sejati kepada Allah. 那耶稣在世的终点的也是有一个记号，那就是有一个完全的顺服。 Ketundukan itu dihadirkan dalam sebuah kalimat, bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang terjadi. 这个顺服有这句话来体现出来，那就是愿不是照我的意思，乃是照上帝的天父的意思来行。 Bapak Ibu, Maria hari ini mengajarkan kita bahwa damai sejati itu tidak datang dari sebuah kehidupan yang tidak ada masalah. 今天我们也学习真正的平安，并不是出于在生活中没有问题的时候出现。 Damai sejati itu muncul ketika kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam pergumulan kita. 真正的平安是出自我们当我们相信上帝与我们同在的时候。 Ketika Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu, dia menerima damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal. 当玛利亚说情愿照你的话来行的时候，玛利亚就有那个真正的平安。 Maka damai sejati itu hanya kita temukan ketika kita terhubung dengan Allah kita. 所以那真正的平安，我们能够经历到，当我们与上帝联合的时候。 Terhubung dengan Allah itu merubah kualitas hidup kita ketika kita berhadapan dengan sebuah permasalahan. 跟上帝联合的时候，会改变我们的生命质量，尤其当我们面对问题的时候。 Di tengah kekacauan dunia kita hari ini, Bapak Ibu, 当我们这个时代，这乱七八糟的时代当中， gereja dipanggil menjadi tempat di mana umat mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. 教会是蒙上帝呼召来叫人能够与上帝有个相遇。 Dengan iman yang sama seperti Maria, kita juga dituntut untuk berkata, Tuhan, jadilah padaku menurut apa yang Engkau katakan. 要与玛利亚有同样的信心，我们被要求说，对上帝说，愿你的旨意成就在我身上。 Dan ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, damai sejahtera itu akan diberikan kepada setiap kita. 当我们把我们的生命完全的交托在主手中，主就会赐给我们那真正的平安。 Bapak Ibu, hari ini mungkin kita menghadapi permasalahan yang membuat kita takut dan ragu akan Tuhan. 弟兄姐妹，可能今天我们正在面对一个让我们感到害怕或者疑惑的问题。 Tapi ingat pesan khotbah kita hari ini, Dan bahwa saya- bagi Allah tidak ada yang mustahil. 记得今天讲到的这个信息，那就是在神里面没有难成的事。 Seperti Maria, kita diundang juga untuk mempercayai Allah yang melampaui segala akal itu dan Allah yang setia itu. 如同玛利亚，我们也被要求要相信那超越的上帝。 Sebentar lagi kita akan memasuki masa Advent, Bapak Ibu. 我们再过不久就会进到圣诞节以前的降临期。
Apa yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan hati kita memasuki masa kedatangan Tuhan Yesus? 那我们能够做些什么来预备迎接这个降临期主耶稣降世的那个节日？ Ada dua, Bapak Ibu. 有2个事情。 Yang pertama, renungkanlah apa yang membuat kita hari ini merasa ragu. 第一，我们要思想一下，有什么事情使我们感到疑惑？ Situasi hidup apa yang membuat kita berpikir bahwa ini mustahil untuk diselesaikan? 有什么生活哪一方面让我们感到这个事情没完没了，不能得到解决？ Mari kita serahkan permasalahan hidup kita, situasi yang seperti itu, kepada Allah yang melampaui segala akal. 让我们把这些问题都完全的交托在主手中。 Percayalah bahwa Dia sedang bekerja untuk dalam setiap permasalahan kita. 要相信，他正在为我们动工， Itu yang pertama. 那是第一。 Ingat dan serahkan kepada Tuhan. 第一就是要记得，而且要交托于主。 Yang kedua, 第二， tidak berhenti pada diri kita, Bapak Ibu. 不停止在我们自己身上。 Saya mendorong Bapak Ibu sekalian untuk menjadi pembawa damai bagi komunitas kita. 我鼓励大家也带给我们身边的人平安。 Kita mungkin terlebih dahulu belajar berserah kepada Tuhan dan Tuhan memberikan damai-Nya. 我们先学习自己交托于主，上帝就赐给我们平安。 Mari kita rangkul orang-orang yang sedang berjuang hari ini. 那让我们拥抱那些还正在挣扎当中的身边的人， Yang hidup mereka sedang ada di dalam permasalahan yang hebat. 还在巨大问题当中的人， Mereka yang sedang putus asa. 那些绝望的人， Jadilah pembawa damai bagi 你 mereka. 们要为他们带给他们平安， Sehingga mereka dapat merasakan bahwa Allah itu hadir dalam kehidupan mereka melalui kita. 好让他们能够感受到，通过我们，上帝与他们同在。